Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Seperti yang telah kita maklumi, kita telah mengambil pada kelas yang lalu bab yang ke-38, iaitulah masalah qaul musannif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna al-ayat. Dan kita telah bahaskan ke semua dalil-dalil berkaitan dengan bab ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berbaki perbincangan yang kita hendak bincang hari ini ialah berkenaan kedudukan mereka yang tidak berhukum ataupun mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah jelaskan dahulu masalah bab ini meliputi beberapa golongan, iaitulah dari segi yang pertama, orang yang membuat undang-undang, pembuat undang-undang, pembuat hukum. Menyelisihi undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan sebagai at-tashri'. At-tashri', dia yang meletakkan undang-undang, membuat undang-undang. Dan yang keduanya, kita kata orang yang menggunakan undang-undang yang dibuat tersebut. Orang yang menggunakan undang-undang yang dibuat tersebut untuk menjadi hukuman yang dia gunakan dalam peradilan dia ataupun perbicaraan yang dia lakukan. Ini hakim. Dan yang kedua, orang yang pergi kepada hakim tadi atau mahkamah tadi yang menggunakan undang-undang buatan manusia tadi. Dan yang keempatnya adalah pihak kerajaan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai kanun daulahnya. So ini adalah perbincangan kita hari ini bagi penutup bab ini. Dan perbincangan ini macam nak kata memerlukan fokus dan perhatian yang mendalam supaya kita tidak mahu menjadi golongan Murji'ah maupun golongan Khawarij. Dan ia mempunyai masalah ini sensitif tetapi mesti diketahui kerana dia melibatkan akidah. Masalah ini memang sensitif dan dia melibatkan akidah. Jadi ana harap kita akan memberi perhatian yang lebih baik apabila kita membahaskan masalah ini. Baik. Secara dasarnya para ulama bersetuju bahawasanya firman Allah dalam suratul Maidah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. Dan pada ayat seterusnya Allah Ta'ala kata, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang yang zalim. Dan ayat yang seterusnya Allah kata وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang fasik. Para ulama tafsir bersetuju bahawa ayat ini berlaku walaupun siyaqul ayat turun berkenaan dengan kufur akbar, kufur besar, tetapi tidak semua bentuk tidak berhukum dengan hukum Allah itu kufur besar. Bahkan ia terbahagi kepada kufur besar dan kufur kecil. So ini kena faham betul-betul. Para ulama bersetuju bahawa bukan semua kondisi tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kufur besar. Walaupun siyaqul ayat
ayat ini turun menceritakan tentang kondisi kufur akbar. Tidak syak lagi maksud faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang yang kafir. Dalam ayat ini kafir kufur akbar kerana ayat ini turun berkenaan dengan Yahudi yang mengubah hukum Allah Taala. Na'udzubillah min zalik. Yang mengubah kitab Taurat. Tetapi para ulama ahli sunnah wal jamaah as-salaf seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, telah mentafsirkan, telah mengemukakan tafsiran bagi ayat ini dengan menyebut bentuk-bentuk kufur asghar. Tayyib, kufur kecil. So di sini kita kena tahdidkan bahagian manakah yang menjadi kufur akbar dan bahagian manakah yang menjadi kufur asghar. Baik, yang pertama, golongan yang pertama kita sebut tadi ialah al-musyarri' yang membuat kanun. Yang membuat kanun, yang membuat undang-undang, yang mengasaskan undang-undang yang menyelisihi sistem undang-undang Islam. Yang menyelisihi sistem undang-undang Islam. Seperti yang wujud dalam negara-negara yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meletakkan undang-undang. So, pertama kita kena faham sistem yang digunakan untuk meletakkan undang-undang. Nizam. Dalam Islam, meletakkan undang-undang atau membuat undang-undang adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebenarnya yang bahagian pertama ni kita dah pun bincang pada bab yang sebelum ini. Bab man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahlili ma harrama Allah atau tahrim ma ahalla Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab yang sebelum ini, siapa yang taat kepada pemerintah dan ulama dalam menghalal dan mengharamkan, maka dia telah menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi, orang yang membuat undang-undang yang menyelisihi hukum Allah, dilihat atas dasar apa dia buat undang-undang ini. Jikalau dia melakukan perkara tersebut dengan dasar bahawa dia memang ada hak authority, sovereignty untuk meletakkan undang-undang halal dan haram, maka ini adalah kufrun akbarun mukhrijun 'anil millah. Tidak ada syak lagi. Tidak ada syak lagi. Dari segi hukum perbuatan tersebut. Kerana sistem barat, undang-undang barat yang diguna pakai dalam kebanyakan dunia-dunia sekarang ini, undang-undang buatan manusia, janganlah kita anggap ia sekadar undang-undang yang dibuat macam itu sahaja. Tetapi dia ada sistem, dia ada philosophy of laws. Bagi undang-undang dia ada falsafah perundangan. Dia ada philosophy of constitutions. Dia ada falsafah perlembagaan. Dia ada sistem. Maksudnya macam mana kita nak buat benda ni jadi. Kenapa yang ni jadi perlembagaan? Kenapa ni jadi undang-undang? Kemudian bagaimana kita nak susun perlembagaan? Apa sumber-sumbernya? Apa masadirnya? Apa masadir undang-undang? Sumber-sumber undang-undang. Ini semua ada sistem yang lengkap, komplit. Disusun oleh golongan kafir. Na'udzubillah min zalik. Secara asasnya perundangan di barat berteraskan kepada demokrasi, ideologi demokrasi. Sama ada di negara-negara Western Europe dan Amerika ataupun di negara-negara Eastern Europe dan juga Amerika Selatan. Karena kita tahu negara barat ni dia ada dua mazhab yang besar. Satu mazhab kapitalis dan satu lagi mazhab sosialis. Kedua-dua aliran ini mendakwa mereka mengamalkan demokrasi. Dan demokrasi maksudnya apa? Pemerintahan rakyat. Hukum sya'b.
pemerintahan orang, people's power, people's sovereignty. Yang mereka maksudkan dengan demokrasi ialah the people's sovereignty. Maksudnya di sini ialah dalam ideologi demokrasi, yang berhak meletakkan undang-undang ialah makhluk. Yakni rakyat seluruhnya bagi sesebuah negara. Dan kemudian hak ini mereka telah serahkan kepada seseorang individu dalam kalangan mereka untuk menjadi wakil mereka dalam melaksanakan hak tersebut. So ini adalah ideologi demokrasi. Kita bercakap sekarang tentang demokrasi as an ideology. Walaupun sebahagian negara yang melaksanakan demokrasi, mereka hanya memahami demokrasi sebagai satu mekanisme memilih pemimpin dengan pilihan raya. Tidak lebih daripada itu. Sebab itu kita tengok macam dalam negara kita, Malaysia, dia ada demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Yakni raja memerintah mengikut kehendak rakyat. Itu maksud dia. Raja memerintah mengikut kehendak rakyat. Dengan makna raja melantik kerajaan baginda berteraskan kepada wakil yang dipilih oleh rakyat. So itu maksud yang dipahami dalam konteks Malaysia dan United Kingdom dan negara-negara yang mengamalkan sistem yang sama. Namun dalam masa yang sama kita kena faham demokrasi dia ada sisi ideologi, dia ada sisi akidahnya. Akidahnya adalah dia percaya bahawa punca kuasa, punca kedaulatan, punca undang-undang ialah makhluk, bukannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. So demokrasi secara asasnya tidak beriman dengan divine law, tidak beriman dengan undang-undang Tuhan. So kita boleh baca di sini beberapa pendapat berkenaan demokrasi. Demokrasi dalam philosophy of politics ditarifkan sebagai a contested term defined in many different ways, broadly understood as a system of politics in which ultimate power or sovereignty lies with each and every individual citizen equally, and that political institutions and the people who work in them are accountable to the people. So di sini dipahamkan demokrasi melihat bahawa the ultimate power, the sovereignty, as-siyadah al-uzma, yakni hak meletakkan undang-undang, hak meletakkan hukum, lies with each and every individual citizen, pada rakyat, bukan pada Tuhan. Bukan pada Tuhan. Dan institusi politik dan yang bekerja dalamnya adalah bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Sebab itulah demokrasi ini mengikut apa yang disebut oleh Rand, dia kata Western democracies are premised on the separation of church and state. Yakni teras paling utama demokrasi barat ialah pemisahan antara agama dan negara. Pemisahan antara agama dan negara. Yakni sekularisme. Sekularisme. Tidak dapat tidak. Dan mereka nyatakan juga, modern democratic civil society will not support syariah law. Masyarakat moden yang demokratik, masyarakat moden civil society, yakni orang Islam, kalau mereka nak jadi masyarakat moden yang demokratik, mereka tidak mungkin boleh menyokong syariah law, undang-undang syariah. Kerana dalam demokrasi tidak boleh ada di sana apa yang namakan sebagai the divine law.
divine law boleh wujud sebagai the law of the land atau the law of the people. Sebagai misalnya, kita di Malaysia kita ada mahkamah syariah dan Islam agama persekutuan. Ini kerana ia adalah undang-undang yang pernah diamalkan oleh masyarakat atau dia based on kepada majoriti masyarakat. Kerana dia bukan, bagi mereka Islam bukan sumber perundangan yang mutlak, tetapi dia adalah salah satu sumber yang boleh diguna pakai dalam meletakkan undang-undang. Kerana dia telah menjadi adat atau customs atau majoriti rakyat macam itu. So kena raikan perkara tersebut. Bukan bermakna ia satu-satunya undang yang mesti dipakai. Jadi, baik. So, di sini penting untuk kita faham konsep perundangan barat, sistem legislatif dan judiciary barat dan politik barat berteraskan kepada the sovereignty of people. Dan perbezaannya dengan sistem perundangan Islam ialah perundangan Islam meletakkan sovereignty, kedaulatan mutlak, the ultimate power ialah kepada Allah, ataupun yang kita sebut dalam kelas kita yang kita dah bincang ini sebagai haqqut tashri', hak menghalal dan mengharamkan, ialah pada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun hukum itu dijalankan oleh makhluk. Kita ada ulama untuk berijtihad dan istinbat hukum yang tidak dinyatakan secara nas. Dan kita ada umara untuk menguatkuasakan hukum hakam tersebut dalam kalangan rakyat. Tetapi umara dan ulama bertanggungjawab kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan rakyat juga bertanggungjawab kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kerajaan dan pemerintah tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai satu ibadah, tanggungjawab yang dibebankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada makhluk dalam rangka untuk menegakkan syariatnya. Itu maksud hukum Islam. So di sini kita dapati konsep pemerintahan Islam bertolak belakang dengan konsep pemerintahan yang berteraskan kepada ideologi demokrasi. Ideologi demokrasi. Sama juga dalam ekonomi. Ekonomi Islam berlawan dengan apa yang diasaskan dalam ekonomi yang berteraskan sistem ideologi kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme hanya beriman dengan hak individu. Yang halal dan haram itu diukur berdasarkan keuntungan individu selama mana tidak memudaratkan individu yang lain. Dalam sosialisme dan komunisme, mereka melihat dari sudut harta itu sebagai perkongsian awam. Yang penting ia still kembali kepada makhluk yang meletakkan undang-undang, bukan Tuhan. Bukan halal dan haram bukan diukur dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Azza wa Jalla. Ya. Baik. So, undang-undang yang dibuat, sama ada undang-undang itu dalam bentuk judiciary atau undang-undang itu dalam bentuk legislatif, atau ia dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi, atau ia perkara yang berkaitan dengan politik, jikalau ia berteraskan kepada ideologi-ideologi ini yang melihat hak meletakkan hukum ialah pada makhluk secara asasnya, maka inilah yang kita panggil sebagai kufrun akbar, mukhrijun anil millah. Dan dalilnya telah berlalu dalam bab yang lepas kita dah bincangkan. Allah Ta'ala mencela golongan Yahudi dan Nasrani dan antara kata وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. Allah Ta'ala kata, Yahudi berkata Uzair anak Allah dan Isa Al-Masih adalah anak Allah. Itulah perkataan mereka yang mereka meniru orang yang kafir sebelum mereka. Apa maksud Uzair anak Allah? Apa maksud Yahudi dalam hadis Nabi SAW di mahsyar nanti? Ditanya kepada Yahudi, ma kuntum ta'budun? Apa yang kamu sembah dulu? Mereka jawab, na'budu Uzairan ibn Allah. Kami menyembah Uzair anak Allah. Apa maksud di sini? Adakah Yahudi menyembah Uzair anak Allah macam Kristian sembah Isa anak Allah? Ada pegantung patung sujud? Tidak. Maksudnya adalah orang Yahudi mengangkat syariat atau kitab yang ditulis oleh Uzair, Ezra, setaraf dengan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang telah kita bahaskan dulu dalam kelas Muqaranat Al-Adyan. Bagi siapa yang masih ingat, dan boleh rujuk balik dalam nota kita. Kan? Kerana selepas penaklukan dan penjajahan Babylon, bila mereka kembali semula kepada Yerusalem, kitab yang telah hilang itu ditulis semula oleh Ezra. Dan Ezra letakkan ia setaraf dengan hukum Allah Tabaraka Ta'ala, maka orang Yahudi i'tiqad inilah dia hukum yang kita kena pakai. Dan mereka tidak keluar daripada hukum tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Baik. Dan sama juga apa makna orang Kristian, Tuhan kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Tengok dalam ayat yang telah kita bincangkan pada bab yang lepas, Allah Ta'ala kata mereka menjadikan pendeta, ulama dan pendeta-pendeta, padri-padri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian baru Tuhan kata wal masih ibn Maryam, dan al-Masih anak lelaki Maryam. Maknanya di sini ada perbezaan dari sudut bagaimana mereka mengambil ulama dan pendeta sebagai Tuhan dengan Masih anak lelaki Maryam sebagai Tuhan. Masih anak lelaki Maryam, ya, mereka sujud, mereka sembah. Sebab apa nama Al-Taf datang selepas arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam. Tuhan tak kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum wal Masih ibn Maryam arbaban min dunillah. Tak. Tuhan kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah dulu. Lepas tu baru Tuhan ataf kepada Al-Masih anak lelaki Maryam. Wal Masih ibn Maryam juga. Makna ada beza dari segi cara mereka menyembah ulama dengan cara mereka menyembah Al-Masih anak lelaki Maryam. Cara mereka menyembah ulama ialah apa yang telah kita datangkan dalam hadis Adi ibn Hatim radhiyallahu an, iaitulah kata Nabi SAW, alaysu yuhilluna ma harrama Allah fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna? Qala na'am. Qala tilka ibadatuhum. Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kamu halalkan? Bukankah mereka haramkan apa yang Allah halalkan lalu kamu haramkan? Kata Ali bin Hatim radhiyallahu an, ya, itulah dia kami buat. Maka Nabi kata itulah ibadah mereka kepada padri dan juga pendeta. Nas'alullah al-afiyah. So beriktikad adanya makhluk yang berhak meletakkan undang-undang adalah kufrun akbar, mukhrijun anil millah. So ini secara asas. Sesiapa yang beriktikad dengan ideologi demokrasi atau falsafah perundangan barat atau falsafah constitution barat atau falsafah ekonomi barat atau falsafah politik barat yang melihat undang-undang di tangan makhluk bukan di tangan Tuhan, sama ada dia beriktikad dengan fahaman sekularisme, liberalisme, maka ianya adalah kufur. Sekularisme semua orang faham. Sekularisme adalah pemisahan di antara agama dengan pemerintahan, pentadbiran. Ini kita akan sebutkan nanti. Apa nama?
maksud sukarisma dan sebagainya. Baik. Sekejap lagi Ana akan bahaskan konsekuens daripada hukum ini. Baik. So kita masih lagi dalam peringkat kategori pertama. Dari sudut hukum perbuatan. Belum kita bincang hukum orang lagi. Tenang. So perbuatan itu, i'tiqad itu adalah kufur akbar. Dan ini telah kita ambil sebenarnya bab ini bab yang lepas. Baik. So ideologi barat kufur. Tak kira lah apa ideologi dalam bidang apa pun. Kan? Kufur ya. Na'udzubillah min zalik. Tetapi jikalau orang yang buat undang-undang tersebut dalam perkara tertentu kerana hawa nafsu, dia buat undang-undang baru yang menyelisih hukum Allah Ta'ala kerana hawa nafsunya, dan bukan kerana i'tiqadnya adalah dia yang berhak meletakkan hukum. Dan ini tidak berlaku dalam keseluruhan sistem. Mungkin dalam 1-2 perkara itu berlaku. Maka kita kata ini tidaklah mencapai ke tahap kufur akbar. Dia adalah kufur asghar. Kufur asghar. Ya. Masalahnya dalam sesebuah syarikat, masalahnya bos syarikat itu buat peraturan-peraturan di pejabatnya yang menyelisihi hukum Islam. Macam dia kata pekerja dia tak boleh pakai tudung masalahnya. Kenapa dia buat macam tu? Sebab hawa nafsu dan terhad kepada undang-undang dalam syarikat dia saja. Dia tak i'tiqad inilah undang-undang yang perlu aku buat untuk semua orang dan mengikut sistem yang baru. Tak. Tapi syahwat masalahnya. So kita kata ini tidak kufur. Ini adalah tidak kufur akbar. Ini kufur asghar, berdosa. Dia masih lagi Muslim selama mana dia beriktikad perbuatannya haram dan berdosa. Dan perkara macam ini tidak mungkin berlaku melainkan dalam situasi yang macam ini. Situasi yang terhad. Seorang ayah meletakkan undang-undang pada anak-anaknya yang menyelisih hukum syarak dalam sesetengah perkara. Sesetengah perkara. Kan? Anak dia beli baju nak pakai. Beli tudung, beli niqab. Dia kata tak payahlah. Family kita tak ada pakai macam ni. Ayah dia buat undang-undang. Family kita jangan duk pakai macam ni. Family kita pakai macam orang moden. Nak semayang tak apa. Dia kata pakai tu tak. Pasal kita ni orang kaya, kita ni ada kelas. Syahwat. So perbuatan dia buat undang-undang tersebut, kita tak panggil dia sebagai tasyri'. Kita tak panggil dia sebagai tasyri', pensyariatan. Yang kita bincang, yang kes yang kita bincang ni tasyri', meletakkan satu syariat baru, the whole system from the bottom sampailah kepada to the top. Daripada dia ada dasarnya, sumbernya, metodologinya yang complete, the complete system, the whole system. Yang ini yang kita sebut sebagai tasyri'. Kena faham maksud tasyri'. Baik, so itu satu. Jadi based on this hukum, kita kata based on this hukum, maka kita dapati mereka yang bekerja dalam sistem judiciary yang berteraskan kepada falsafah barat, yang terlibat dalam meletakkan hukum, atau mereka yang ataupun dalam sistem demokrasi, tentulah yang membuat undang-undang ialah the legislators, wakil-wakil rakyat dan ahli-ahli senator. Maka apakah hukum mereka yang berada dalam sistem ini? So kita sebut tadi dia adalah kufur secara asasnya, tapi itu hukum secara am, secara mutlak. Kita tidak boleh kata semua wakil rakyat dan Dewan Negara kafir. Ini adalah salah sama sekali. Salah sama sekali. Kerana ulama-ulama kita yang
mengeluarkan fatwa sistem ini kufur, mereka juga yang mengeluarkan fatwa bahawa diharuskan, bahkan sebahagiannya mengatakan diwajibkan untuk umat Islam masuk ke dalam sistem ini untuk mengubah, untuk mengurangkan mudarat. Bukan kerana kita i'tiqad ulama ini ada hak, tetapi kerana bila kita ulama, tentulah mereka ni faham selok belok hukum. Kerana mereka yang istinbat hukum ini. Dan itulah sebenarnya kalau kita meneliti dalil-dalil syariat. Kalau kita meneliti dalil-dalil syariat, kaedah-kaedah dalam meletakkan hukum kafir, kita tak boleh buat hukum umum. Sebab itu kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, la ukafir bil umum. Aku tidak mengkafirkan dengan umum. Ini adalah salah. Mengkafirkan dengan umum ini adalah perbuatan yang sangat-sangat salah. Kerana bukan semua orang yang masuk bertanding jadi wakil rakyat atau bekerja dalam sistem mahkamah beriktikad dengan iktikad ini, dengan ideologi ini. Kerana dalam negara-negara Islam ini, yang membawa undang-undang ini kepada mereka adalah penjajah. Ya. Bukan mereka yang redha dan terima dengan hati terbuka undang-undang tersebut. Walaupun kita tak menafikan, ada dalam kalangan mereka yang memang beriktikad, beriman dengan ideologi ini, sistem ini, dan jikalau memang benar dia begitu dan kita tahu dia begitu dan pasti hukumnya begitu dan telah dihilangkan segala syubhah, maka orang yang macam ini jatuh ke dalam kekufuran. Walaupun dia mutazahir bil Islam, na'udzubillah min zalik. Walaupun dia menzahirkan dirinya Islam, maka jadilah dia munafik. Islam pada zahirnya, kafir pada batinnya. Na'udzubillah min zalik. Macam konteks ayat yang kita bincang ini. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Baik. So itu dari segi hukum. Untuk menurunkan hukum tadi kepada individu, maka mestilah diraikan syarat-syarat takfir dan mawani'nya. Keadaan yang kedua ialah orang yang berhukum dengan hukum yang dibuat ini tadi. Ini hakim. Tadi kita dah pergi kepada legislator, mereka yang meletak undang-undang. Yang kedua, golongan judiciary. Mereka menggunakan undang-undang tersebut. Bahkan dalam judiciary, dia bukan saja dia guna, bahkan dia juga ada sumbangan dalam membuat hukum. Kerana sistem judiciary barat, dia ada dia punya sumber-sumbernya tersendiri. Sebagai misal, kalau kita kata di Malaysia, undang-undang Inggeris sebagai misalnya. Telah disebutkan dengan jelas, mesti merujuk kepada common law yang dibawa oleh British. Dah hilang dah. Tak mana buku ni. Ala kulihan, antum boleh baca mana-mana buku undang-undang. Itu daripada section 3A dan 3(A)(B) dan (C) memperuntukkan dengan jelas bahawa setiap peruntukan yang dibuat atau akan dibuat oleh undang-undang bertulis mahkamah-mahkamah di Malaysia hendaklah memakai common law dan kaedah-kaedah equity yang ditadbirkan di England pada 7 April 56 bagi Malaysia Barat, 1 Disember 51 bagi Sabah dan 12 Disember 49 bagi Sarawak. Section 3B dan C juga membawa maksud selain daripada common law dan kaedah-kaedah equity, statut pemakaian am ke Sabah dan Sarawak. Maksudnya ikut section 3
Dia kata, melainkan ada ubah suai yang telah dibuat atau akan dibuat oleh undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di Malaysia, mahkamah hendaklah di Malaysia Barat atau di mana-mana bahagian daripadanya memakai common law England dan kaedah-kaedah equity seperti yang ditadbirkan di England pada 7 April 56. Di Sabah memakai common law England dan kaedah-kaedah equity bersama dengan statut-statut pakaian am seperti yang ditadbirkan atau berjalan kuat kuasa di England pada 1 Disember 51. Di Sarawak menguatkuasakan common law England dan kaedah-kaedah equity bersama dengan statut-statut pakaian am seperti yang ditadbirkan atau berjalan kuat kuasa di England pada 12 Disember 1949 tetapi tertakluk kepada subsection 3/2. Juga disebut di sini tanpa menyentuh keluasan makna subsection B dan C dan biarpun subsection 1C, dengan ini nyatakan bahawa perbicaraan seperti mana di England dibicarakan di bahagian Crown daripada Queen's Bench Division bagi High Court dengan cara habeas corpus atau untuk perintah mandamus, perintah larangan, prohibition, perintah pembatalan, certiorari atau perintah tegahan injunction. Ala kulli hal, dalam seksyen 5 juga menyatakan dalam semua soal dan isu yang timbul dan yang harus diputuskan di negeri-negeri Malaysia Barat berkenaan dengan undang-undang perkongsian, perbananan, bank dan urusan bank, prinsipal dan ejen, pengangkutan dengan jalan udara, darat dan laut, insurans laut, kerugian laut, average insurans api dan nyawa dan berkenaan dengan undang-undang persaudaraan umumnya, undang-undang yang akan ditadbirkan hendaklah sama seperti undang-undang yang ditadbirkan di England dalam perkara yang serupa itu pada tarikh undang-undang ini dikuatkuasakan, seolah-olah soal atau isu tersebut telah timbul atau harus diputuskan di England kecuali dalam mana-mana keadaan di mana peruntukan lain telah atau akan dibuat dalam mana-mana undang-undang bertulis. Dalam semua soal yang timbul atau isu yang timbul atau yang terpaksa diputuskan di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak berkenaan dengan undang-undang mengenai perkara-perkara yang tersebut dalam subsection terdahulu daripada ini, undang-undang yang akan ditadbirkan hendaklah sama seperti yang ditadbirkan di England dalam perkara-perkara yang serupa pada masa yang sama, seolah soal atau isu tersebut timbul atau harus diputuskan di England kecuali peruntukan lain telah dibuat atau akan dibuat dalam undang-undang bertulis. Jadi maknanya jelas dalam perundangan seksyen 3 dan 5 atau undang-undang sivil 56 yang dipakai di Malaysia meletakkan common law England sebagai sumber utama dan rujukan teragung bagi perundangan dalam judiciary. Bahkan dia kena ikut nas, kalau tak ada nas kena qiyas kepada undang-undang England. Nasallahu al-afiyah. Allahul musta'an. Baik. So, apa hukum perbuatan mengambil undang-undang sebegini rupa? Yakni sekarang dia bukan sekadar tidak mahu sebat atau rejam orang yang berzina ataupun tangan orang yang mencuri atau menghukum orang yang makan riba. Tetapi kerana syahwat, tetapi kerana dia ada rujukan undang-undang, dia ada sistem. Kan? Jadi macam mana kita nak bincang perkara ini? So, kata para ulama, menjadikan undang-undang sebegini rupa sebagai sistem perundangan, sistem judiciary secara keseluruhan macam ini, meletakkan undang-undang barat, undang-undang kafir, atau undang-undang adat manusia, undang-undang adat, customs law, adalah berlawanan dengan syariat dan akidah Islam. So, dia kata, Al-hakim bidhalika, kata Syekh Salih al-Syekh, wal-hakimu bidhalika at-tashri' fihi tafsil. Orang yang berhukum dengan tashri' syariat yang telah diletakkan oleh manusia tadi, padanya ada tafsil. فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا له وهو يعلم أنه عاصم، يعني من جهة القاضي الذي حكم يعلم أنه عاصم وحكم بغير شرع الله فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ولا يكفر حتى يستحل. ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول الحكم بغير شرع الله لا يكفر فيه إلا إذا استحل، وهذا صحيح. ولا تنزل هذه الحالة على حالة التقنين والتشريع.
Jadi kalau dia berhukum dengan undang-undang barat ke, undang-undang timur ke, adat nenek moyang ke, dalam peradilan dia sebagai hakim dalam satu masyarakat, satu kaum, kalau dia kadang-kadang dia guna undang-undang ini kerana ada syahwat. Kerana bila datang kes, masalahnya kes tu melibatkan orang yang rapat dengan dia, ataupun dia diberi rasuah untuk melepaskan pesalah. Lalu dia gunakan undang-undang ini untuk berhukum dalam kes tersebut, dalam qadiyah tersebut, untuk melepaskan orang yang bersalah kerana rasuah yang dia ambil, atau kerana syahwat, kerana orang ni kenalan dia, atau adik-beradik dia, atau saudara mara dia. Maka yang inilah yang ulama sebut sebagai kufrun duna kufrin, kufur asghar. Walaupun zahir ahli tafsir, tafsir yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, yang mereka maksudkan dengan kufur asghar ialah orang yang memang sistem perundangannya adalah sistem Islam. Masalan, hakim di Arab Saudi. So sistem undang-undang dia sistem undang syariat. Jelas. Tetapi tiba-tiba yang datang bicara tu anak kepada kawan dia. Dituduh dalam mahkamah sebagai terlibat dalam satu jenayah, lalu dia pun lepaskan. Dia buatlah alasan, dia cacatkan saksi ke apakah, dia katalah saksi tak boleh pakai sebagainya, dia lepaskan. So inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas sebagai kufrun duna kufrin. Ibnu Mas'ud bagi tafsir ayat ni dengan makna rasuah. Ambil rasuah. Ambil rasuah tidak tergambar padanya sistem, dia tergambar padanya situasi tertentu. Tetapi para ulama sebut termasuk juga kes ini jikalau dia ambil undang-undang barat itu sendiri, katalah dia guna common law Britain tadi untuk berhukum dalam satu kes perbankan masalahnya. Tapi kebiasaannya dia berhukum dengan hukum Islam. Tetapi cuma sebab dalam kes kawan ni, bank ni bayar duit dekat dia. Dia kata, oh Tuan Hakim, kalau you bagi kita menang kes ni lawan kita punya klien, kita bagi you compensation lah, kita bagi you habuan lah, dia rasuah. So dia pun guna common law British dan buat undang-undang dan bagi menang bank dan kalahkan si klien yang terzalim tadi. Tapi bukan itu kebiasaan dia. Kebiasaannya dia dalam kes-kes yang lain, kebiasaannya kalau dia berhukum dengan hukum syarak. So ini disebut sebagai kufrun asghar, kufur kecil. Adapun ammal hakim alladhi la yahkum bi syar'i Allah batatan wa yahkumu daiman wa yulzimu an-nas bi ghairi syar'i Allah, fa hadha min ahli al-'ilmi man qala yakfuru mutlaqan ka kufri alladhi sanna al-qawanin. Adapun hakim yang sentiasa berhukum dengan selain hukum syarak dan melazimkan orang dengan selain hukum syarak, macam kita nampak tadi dalam undang-undang, melazimkan dengan common law British. Dan kalau undang-undang Islam dimasukkan pun setakat yang terpakai pada pengamalan British. Maksudnya dia bukan, dan undang-undang Islam tu pun bukan maksud sistem undang-undang Islam, tapi boleh dihukum kerana ia salah di sisi orang Islam. Faham tak? Macam di mahkamah syariah sekarang. Pasal apa? Orang yang berzina masalahnya, ditangkap khalwat, dihukum di mahkamah syariah. Kerana ini adalah i'tiqad orang Islam bahawa zina adalah salah. So mahkamah ataupun sistem perundangan atau perlembagaan membenarkan untuk orang Islam dihukum. Kerana dari segi sudut asal, berzina dengan kerelaan sendiri tidaklah salah dalam pahaman barat. Dalam pemahaman golongan barat, dia tidak salah kecuali kalau dia adalah melibatkan hubungan extramarital, hubungan sumbang curang dalam perkahwinan. Ini barulah dianggap salah ataupun jenayah ataupun jenayah rogol. Sebab itulah kita tak kalau kita faham macam mana undang-undang sivil dan syariah dipisahkan, dibezakan, dia adalah based on this perkara. Sebab bila British datang ke tanah Melayu,
Mereka impose mereka punya undang-undang. Dan undang-undang Islam dia hadkan kepada 3 perkara sahaja, iaitulah masalah nikah kahwin. Ada beberapa perkara yang terhad padanya. Kalau kita lihat yang disebutkan di sini, maklumat yang ada. Ini sejak tahun 52, penguatkuasaan enactment pentadbiran undang-undang Selangor dikuatkuasakan, dan sejak itulah undang-undang Islam terhad kepada yang pertama orang Islam sahaja. So dia tidak boleh pakai kepada selain orang Islam. Sebab hanya orang Islam yang i'tiqad benda-benda ni salah. Dalam 3 bidang, iaitu keluarga, warisan dan kesalahan matrimoni dan ta'zir. So dia tidak boleh buat hukum hudud. Kalau dia nak hukum pun dia tak boleh hukum dengan hukum Tuhan. Dia kena hukum dengan hukum buatan manusia. Cuma boleh hukum. Sebab itulah dia ada had. Mahkamah Syariah boleh menghukum dalam kes-kes yang melibatkan orang Islam selagi mana dia tidak boleh melebihi sekian jumlah denda, sekian jumlah penjara, sekian jumlah sebatan. Kan? Tidak melebihi 3 tahun penjara, RM500 dan tidak boleh melebihi 6 sebatan. Macam tu disebut kan. Jadi 300 atau 3,000 orang tak ingat dah. Tapi dia ada jumlah denda yang dia tak boleh lebih. Kalau denda itu lebih daripada itu, maka itu hak mahkamah sivil. Macam mana dia tentukan benda ini? Ialah based on apa yang jenayah pada sistem atau falsafah perundangan barat, maka dia masuk dalam jenayah sivil. Apa yang jenayah barat tak pandang dia sebagai jenayah, tetapi orang Islam anggap benda tu jenayah, maka dia benarkan untuk orang Islam hukum orang tersebut based on peruntukan yang diberi, iaitulah Islam sebagai agama persekutuan. Mana Islam agama persekutuan, maknanya orang Islam ada hak secara resmi untuk mengamalkan agama mereka di peringkat kebangsaan, di peringkat persekutuan dan negeri, bagi yang letakkan Islam sebagai agama negeri. Sebab itulah dalam di antara keputusan mahkamah semasa zaman British dulu, dia sebutkan bahawa perkahwinan orang Islam ketika dalam zaman British dianggap sah bukan kerana dia sah di sisi agama, tetapi kerana undang-undang British membenarkan perkara tersebut. Itulah kita tengok mahkamah syariah dia bawah daripada mahkamah civil. Sebab mahkamah syariah itu sendiri kuasanya diberikan oleh mahkamah persekutuan. Sebab itulah dia kalau undang-undang itu berlawanan dengan perlembagaan persekutuan, dia akan terbatal dengan sendirinya. Tayyib. Sebab itulah kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala dalam risalah yang ma'ruf dan masyhur, ialah dalam kitabnya Tahkimul Qawanin, dia kata Al-qismul awal wa huwa kufrul i'tiqad fa huwa anwa'. Berhukum dengan selain hukum Allah yang menjadikan dia pelakunya kafir, kufur akbar, terkeluar daripada Islam, ada beberapa jenis. Yang pertamanya ahaduha ay yajhad al-hakimu bighairi ma anzalallahu ahaqiyat hukmillahi wa rasulih. Yang pertama ialah dia ingkar hak hukum Allah dan Rasul. So dia ada beberapa kondisi. Pertama, kalau orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tadi, contoh macam dalam kes si fulan yang datang dalam kes mahkamah tadi, katalah hakim ni kebiasaannya dalam hukum-hukum yang biasa dia hukum, dia berhukum dengan hukum syarak. Tapi bila main kes zina tak, dia tak hukum dengan hukum syarak. Pasal apa? I'tiqad dia zina tidak ada kaitan dengan syarak. Masalah. So kalau orang mencuri, dia datang hukum syariat. Kalau perkahwinan, dia pakai hukum syariat. So yang ini kufur. Ataupun hakim ni dia berhukum dengan hukum syarak pada hal ehwal kekeluargaan, hal ehwal pewarisan, pusaka. Tapi bila main undang-undang penal code jenayah, ada jenayah yang ni dia kata syarak tak ada hak, tak ada bidang. Muamalat syarak tak ada bidang. So ini dia mengingkari haqiyah. So kalau dia i'tiqad macam ini, maka i'tiqad ini cukup untuk jadi kafir walaupun dia bukan hakim. Nasallallahu al-afiyah.
Kerana ni balik kepada kufur juhud. Kufur juhud. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله حقا لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل. Kondisi yang kedua, dia i'tiqad hukum Allah lah yang hukum Allah ada hak, tetapi dia kata hukum selain Allah lebih baik, sama ada untuk situasi atau tempat atau zaman. Masalahnya yang ini juga adalah kufur. Dia kata zaman sekarang tak sesuai hukum Islam. Ataupun dia kata mana lagi baik, potong tengah mencuri ke, kita bagi dia masuk penjara, lepas tu kita ajak dia buat kerja-kerja craft dan sebagainya, esok dia keluar penjara, dia boleh kerja. Mana lagi baik, dia kata. Maksudnya dia nak kata undang-undang dia lagi baik. Hak yang dia buah penjara ni lagi baik daripada potong tangan. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah kufur. Yang ketiga, al-thalith alla ya'taqida kaunahu ahsan min hukmillahi wa rasulih walakin i'taqada annahu mislahu. Ataupun dia anggap sama saja, mana-mana boleh pakai. Undang-undang syarak pun boleh. Undang-undang adat pun boleh. Mana-mana boleh. Dia kata nak pakai undang-undang ni sama saja, yang penting adil. So kita tengoklah mana undang-undang yang dalam kes tersebut merealisasikan keadilan, justice, kita pakailah. Kalau nampak undang-undang Islam bagus dalam kes tersebut, kita ambil undang Islam. Kalau dalam kes lain pula, undang-undang Islam macam tak boleh nak melaksanakan keadilan dia, so kita pakai undang-undang lain pula. Sama saja dia kata. Mana-mana undang sama. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga adalah kufur. Kerana dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan surah Maidah terdatanglah kitab kita tu. Atau yang keempat, alla ya'taqida kauna hukmil hakim bighairi ma anzalallahu mumathilan li hukmillahi wa rasulih fadlan an ya'taqida kaunahu ahsan minhu lakin i'taqada jawaz al-hukmi bima yukhalifu hukmillahi wa rasulih. Ataupun yang keempat, dia beriktikad hukum Allah lebih baik. Tidak ada satu hukum pun yang sama dengan hukum Allah. Tapi dia kata, harus juga kita guna selain daripada hukum Allah yang tak apa nak elok ni. Dia kata harus. Na'udzubillah min zalik. So ini kufur. Pasal apa? Dia mengatakan benda yang haram sebagai harus. Jelaslah? Akan. Dan yang kelima, kata Syekh rahimahullah, wa huwa a'zamuha wa ashmaluha wa azharuha mu'analatan lisyara'. Yani yang paling agung kufurnya, paling menyeluruh kufurnya, paling terang kufurnya, menyelisih, menyanggah syarak. Wa mukabaratan li ahkamih wa masyaqqatan lillahi wa rasulih. Mengagungkan diri terhadap hukum-hukum syarak, melebihkan dirinya. Dan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wa mudahatan bil mahakim syar'iyyah i'dadan wa imdadan wa irsadan wa ta'silan wa tafri'an wa tashkilan wa tanwi'an وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. Iaitulah dengan dia meletakkan, meniru mahkamah-mahkamah syariah dengan diberikan undang-undang ini persediaan, perbekalan, tapak, taksil, cabang, bentuk dan kepelbagaian, hukum dan kelaziman, sumber dan sandaran. So memang dia ada sistem, the whole system, the judiciary system, berteraskan kepada salin hukum Islam. Fakama anna lil mahakim syar'iyyah maraji'a wa mustamiddat marji'uha kulluha ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana undang-undang syariah, mahkamah syariah mempunyai rujukan dan sandarannya, iaitulah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Falihadhihi al mahakim maraji'un. Demikian juga bagi mahkamah-mahkamah ini ada maraji', ada sumber-sumber sandaran. Hiya al-qanunul mulaffaqu min syara'i' syatta wa qawanin kathirah kal-qanun al-faransi wal-qanun al-amriki wal-qanun al-britani wa ghayriha min al-qawanin wa min madhahibi ba'd al-bid'iyyin al-muntasibin ila syari'ati wa ghayri dhalik. Iaitulah sumbernya apa? Undang-undang, kanun yang diambil, dicelup, diambil, dicampur aduk dengan pelbagai undang-undang seperti undang-undang Perancis, undang-undang Amerika, undang-undang Britain, macam kita undang Britain.
dan lain-lain undang-undang, dan daripada mazhab-mazhab ahli bid'ah yang bernisbah kepada syariah dan lainnya. So dia campur aduk semua. Macam undang-undang Malaysia, dia bersumberkan kepada undang-undang adat, undang-undang Islam dan undang-undang British. Kan? Dan yang paling tinggi macam kita dah sebut tadi, kita dah baca tadi, ialah undang-undang British. Itu yang dinaskan. Adapun undang-undang lain diraikan. Maksudnya dalam dia nak implement undang-undang British itu, dia kena raikan keadaan adat masyarakat dan agama masyarakat. Itu saja. Bukan undang-undang agama dan adat itu undang-undang tertinggi, bukan. Nasallallahu al-afiyah. فهذه المحاكم في كثير من أنصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أثراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. Kata Syekh, mahkamah-mahkamah ini banyak terdapat di negeri-negeri Islam. Tersedia, komplit, dibuka pintunya, orang pun pakat datang berbondong-bondong. Hakim-hakimnya berhukum dalam kalangan mereka dengan perkara yang menyelisihi sunnah dan kitab daripada undang-undang kanun yang pelbagai, dan melazimkan mereka dengannya dan mengikrarkan mereka dengan undang tersebut dan mewajibkan mereka melaksanakannya. Apakah ada lagi kufur yang melebihi kufur ini? Dan apakah percanggahan bagi persaksian bahawa Muhammad Rasulullah yang lebih dahsyat daripada percanggahan ini? Jadi yang ni jelas, dia adalah kufur. Kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, amma binisbati liman wada'a qawanina tashri'iyyah ma'a ilmihi bihukmillahi wa bimukhalafati hadhihi alqawanina lihukmillah, fahadha qad baddala syari'ah bihadhihi alqawanin. فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. Adapun bagi orang yang meletakkan kanun pensyariatan dalam keadaan dia mengetahui hukum Allah dan bahawa kanun yang diletak ini menyelisih hukum Allah, maka orang ini telah mengubah syariat dengan undang-undang ini. Dia tukar, dia replace. Syariat dia buang, dia ambil undang-undang lain, ganti terus. Kan? Maka dia adalah kafir, yang kufur akbar. Kerana dia tidaklah gemar dengan undang-undang ini dan berpaling daripada syariat Allah, melainkan dia beriktikad bahawa inilah yang lebih baik untuk para rakyat dan juga negeri daripada melebihi syariat Allah. So itu saya kata. Okay. Dan juga terdapat nas daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Dan kalau kita nak baca, banyaklah fatwa-fatwa ulama' berkenaan masalah ini. Masalahnya baru kita boleh bawa. Syekh Ahmad Syakir juga Syekh Islam bin Taymiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Minhajus Sunnah, ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنهم لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله
fahum kuffar. Taimiyah kata, tidak ada keraguan lagi bahawasanya barang siapa yang tidak beriktikad wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka ini adalah kafir. Barang siapa yang menghalalkan untuk berhukum dalam kalangan manusia dengan apa yang dia anggap itu sebagai adil, tanpa mengikuti apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kerana tidak ada satu umat daripada kalangan manusia ini melainkan dia menyuruh kepada keadilan. Tetapi keadilan yang dia pegang itu boleh jadi dalam agamanya itu apa yang diasaskan oleh nenek moyangnya. Bahkan banyak orang yang menisbah kepada Islam berhukum dengan adat-adat mereka yang Allah tidak turunkan sama sekali. Seperti undang-undang adat, undang-undang badui. Dan seperti perintah-perintah orang yang ditaati dalam kalangan mereka, orang terdahulu. Dan mereka menganggap inilah yang sepatutnya dijadikan sebagai hukuman, bukannya kitab dan sunnah. Dan ini adalah kufur. Kerana kebanyakan daripada manusia itu masuk Islam. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tidak berhukum melainkan dengan adat yang telah berlaku dalam kalangan mereka, yang disuruh oleh orang-orang yang terdahulu yang telah taat kepada mereka. Mereka ini jikalau mereka mengetahui tidak boleh berhukum melainkan dengan apa yang Allah turunkan dan mereka tidak beriltizam dengannya, yakni mereka tak menganggap itu satu keperluan, bahkan mereka menghalalkan untuk berhukum dengan menyelisi apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Kata Syekh Ahmad Syakir, di antaranya dia sebut dalam Umdah Tafsir, dia kata wasara hadha ad-din al-jadid huwa al-qawa'id al-asasiyah allati yatahakamu ilayha al-muslimuna fi akthar bilad al-islam wa yahkumuna biha sawa'an minha ma wafaqa fi ba'd ahkamihi shay'an min ahkami al-syari'ah wa ma khalafa wa kulluhu batil wa khuruj li'anna ma wafaqa al-syari'ah innama wafaqaha musadafatan la ittiba'an laha wa la ta'atan li amri Allah wa amri rasulih فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة يقود صاحبه إلى النار لا يجوز لمسلم أن يخضع له ويرضى به. Dan jadilah agama baru ini, undang-undang kanun buatan manusia ini, adalah kaedah asas yang orang Islam berhukum kepadanya dalam kebanyakan negeri-negeri Islam. Mereka berhukum dengannya sama ada bersesuaian dengan sebahagian hukum syariat atau menyelisihinya. Semuanya batil dan terkeluar daripada Islam. Kerana apa yang bersamaan dengan syariat padanya, ia adalah secara kebetulan, bukan kerana mereka hendak mengikut syariat dan bukan kerana taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang menyetujui dan yang menyelisihi semuanya sama-sama terjebak ke dalam kesesatan yang membawa pelakunya kepada neraka. Tidak boleh orang Islam untuk tunduk baginya atau redha dengannya. Wal'iyadzubillah. Kata Syekh Ahmad Syakir lagi, محتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام وإصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله تعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. Kata Syekh, dan apa yang dijadikan hujah oleh golongan ahli bid'ah pada zaman kita berkenaan menentukan undang-undang hukum dalam masalah harta, maruah dan darah, jinayah, dengan undang-undang kanun yang menyelisih syariat Islam dan mengeluarkan undang-undang yang dilazimkan kepada orang Islam untuk berhukum kepadanya, yakni selain daripada hukum Allah dan kitabnya, mengikut lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini adalah berpaling daripada hukum Allah dan tidak gemar akan agamanya dan mendahulukan hukum ahli kufur atau hukum Allah. Dan ini adalah kufur yang tidak ada syak lagi daripada seorang pun daripada ahli qiblah. Jadi ini adalah yang kata Syekh rahimahullah, أن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فهي كفر بواح. Perkara berkenaan dengan kanun buatan manusia ini jelas, sejelas matahari di tengah siang. Ia adalah kufur yang jelas.
Wal'iyadzubillah. Ya. Kerana kita dapati bahawa kanun ini bukan sahaja dia adalah kanun, maksudnya sekali-sekala dia tidak ikut hukum Allah kerana syahwat atau nafsu, tetapi kerana dia memang ada i'tiqad, dia ada sistem keseluruhannya yang dia melihat sistem inilah yang menentukan perjalanan hukum. Dia ada rujukan. Dia menjadikan rujukan selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. So, tidak syak lagi undang-undang begini adalah kufur. Dan termasuklah yang keenam, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, kita balik dari risalah Tahkim al-Qawanin, ma yahkumu bihi kathirun min ru'asa'il 'ashair wal qaba'il min al-bawadi wa nahwihim min hikayati aba'ihim wa ajdadihim wa 'adatihim allati yusammunaha salumhum yatawarathuna dhalika minhum wa yahkumuna bihi wa yahudduna 'ala at-tahakum ilayhi an-niza' ibqa'an 'ala ahkam al-jahiliyah wa 'iradan wa raghbatan fi an hukmillah wa rasulihi fala halaqata illa billah. Demikian juga yang keenam ialah berhukum dengan hukum adat nenek moyang, mengenepikan hukum Islam, hukum Allah Ta'ala. Ini berlaku, orang Islam dulu, awal masuk Islam, orang Melayu dulu, dia masih berhukum dengan hukum adat. Tapi benda tu berlaku proses kemudiannya ke arah mengislamkan undang-undang. Sebab itulah apa nama orang putih sebut, L.J. Wilkinson dalam Papers on Malay Subjects Law, dia kata, tidak boleh diragukan lagi bahawa undang-undang Islam akan menjadi undang-undang tanah Melayu sekiranya undang-undang British tidak masuk dan menahannya. So memang orang Melayu dulu dah hampir nak menuju kepada syariah. Tapi British datang dan sekat perkara tersebut, kata R.J. Wilkinson. Baik. So ini dari segi hukum perbuatan. Adapun dari segi kita nak tanzil hukum ini kepada individu, maka kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, وعندما نقول بأنه كافر فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام أو هذا من المصالح المرسلة أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. Kata Ibn Uthaymin, bila kita kata orang yang buat undang-undang ini kafir, maka maksud kita adalah pelakunya perbuatan ini boleh membawa kepada kufur. Tetapi boleh jadi orang yang meletakkan undang-undang ini diberi uzur. Seperti dia diperdayakan dengan diberitahu kepada dia ini tidak menyelesaikan Islam. Atau ini adalah masalih mursalah. Atau ini perkara yang atau ini adalah perkara yang diserahkan oleh Islam kepada manusia. Ini disebut oleh Ibn Uthaymin dalam Al-Qaulul Mufid. Dalam bab yang sebelum ni. Pada penutup bab yang sebelum ini, sebelum kita bincang sekarang ni. Tayyib. So bila kita kata ini adalah kufur akbar, ini dari segi hukum perbuatan. Bukan dari segi hukum fa'il, pembuat. Pembuat. Ya. Adapun dari segi pembuat, kita kena lihat keadaan. Boleh jadi suatu sama juga, kita tak boleh kata semua hakim yang dalam mahkamah sivil bahkan dalam mahkamah syariah kafir. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Bahkan ini adalah akidah al-Khawarij yang mengkafirkan orang secara umum. Kerana walaupun dia terjebak dalam perkara yang kufur, tetapi kita kena melihat keadaan. Boleh jadi dia masuk dalam keadaan tersebut kerana terdesak. Kerana undang-undang itu bukan dia buat. Tapi kalau kita kata dibiarkan manusia tanpa undang-undang, tanpa ada hakim, ini lebih bahaya. Kan? Sebab itulah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah membahaskan masalah qadi zaman beliau yang menjawab jawatan qadi yang terpaksa berhukum dengan hukum al-yasa. Hukum al-yasa ataupun hukum yasiq. Undang-undang Genghis Khan yang dibawa oleh kerajaan Ilkhanid setelah dia menjajah Baghdad. Ini Ibn Taimiyah kata, kita tak boleh kata hakim-hakim, qadi-qadi ini kafir. Kerana perbuatan mereka itu untuk meraihkan mudarat yang lebih ringan. Kalau kita kata, okey tak apalah, undang-undang Malaysia ni dah tidak berteraskan syarak. So tak payah jadi hakim. Tak payah. Dia kata tak bolehlah macam itu sebab itu akan membawa kepada hilangnya hak secara total. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, wajib kepada umat Islam untuk melakukan apa yang terdaya dan termampu
untuk mereka mengubah keadaan mereka untuk kembali kepada hukum syarak. Baik. Keadaan yang ketiga, orang yang pergi berhukum. Dan inilah maksud bab ini. Orang yang memilih untuk pergi berhukum. Dan inilah kita bahaskan pada awal bab lagi, awal kelas kita membincangkan bab ini, kita dah sebutkan perinciannya, maka tak perlulah kita ulang lagi. Keadaan yang keempat, ini yang paling mustahak. Iaitulah keadaan kerajaan yang berhukum dengan selain syarak. Berhukum dengan kanun. So, kerajaan-kerajaan yang berhukum dengan kanun juga kita kena tafsilkan, perincikan. Jikalau perbuatan berhukum dengan kanun ini adalah tersembunyi, tidak zahir, tidak merebak, maka negara itu, kerajaan itu kerajaan Islam. Tetapi jikalau berhukum dengan kanun itulah yang zahir menyebar dalam masyarakat, maka negeri itu dianggap ataupun kerajaan itu dianggap kerajaan tidak Islam. Dan masalah menghukum negeri dan kerajaan sebagai Islam atau tidak Islam ini masalah yang rumit dan banyak khilaf di kalangan ulama mutaakhirin setelah berlakunya perubahan yang pelbagai. Setelah umat Islam dijajah dan sebagainya. Memang banyak ta'rifan. Tetapi antara fatwa nazilah yang terbaik ialah apa yang disebut oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam masalah Mardin. Iaitulah negeri-negeri yang telah bercampur padanya orang Islam dan kanun buatan manusia ini dipanggil ad-diyarun murakkabah. Negeri yang tersusun daripada dua hukum. Hukum Darul Islam dan Darul Kufur. Negeri Islam dan negeri kufur. Maka setiap perkara ada haknya. Kerana kalau kita kata orang negeri yang berhukum dengan kanun ini kufur, macam itu saja kufur, dia akan melibatkan Darul Kufur. Banyak masalah yang akan perlu kita teliti. Dari segi masalah memerangi negeri tersebut, hukum asal penduduknya. Kalau kita kata Darul Kufr masalahnya, hukum asal bagi Darul Kufr ialah kufur. Yang ni hukum asal penduduknya adalah kufur. Dan Islam itu adalah nadir. Sebab itu bila dalam jihad, kita dibenarkan untuk menggunakan senjata yang boleh membunuh banyak manusia dalam sebuah negeri kafir. Walaupun kemungkinan perbuatan itu akan menyebabkan ada orang Islam yang tinggal dalam negeri tersebut tercedera ataupun terbunuh. Itu masalah dalam masalah jihad. So kita tak boleh kata negara-negara Islam, negara umat Islam hari ini yang berhukum dengan kanun, daru kufrin secara mutlak macam itu. Sebab sebagai ulama kata dia adalah daru kufrin suratan la hukman. Dari segi bentuk, tapi bukan dari segi hukum. Dari segi bentuk, tapi bukan dari segi bentuk rupa, tak nampak macam rupa Islam. Tapi dari segi hukum, kita tak boleh bagi total hukum dia negara kufur. Sebab majoriti rakyatnya Islam, masih menzahirkan syahadah. Masih menzahirkan syahadah. Dan kata kalau kita melihat kepada amalan Nabi SAW, Nabi SAW bila dia berhenti pada satu tempat perkampungan yang tidak diketahui status penduduknya, perkampungan Badui, Nabi akan tunggu sehingga fajar. Kalau diazankan subuh, maka Nabi bergerak. Nabi tidak akan serang. Tapi kalau Nabi tak dengar azan subuh, Nabi akan serang kampung tersebut ataupun orang Badui tersebut kerana mereka jelas tidak masuk Islam. So kita kata hukum negeri ialah berdasarkan apa yang zahir tersebar dalam negeri tersebut. So apa yang zahir, kalau kita kata dalam konteks negara kita Malaysia, apa yang zahir dalam Malaysia ni? Islam. Pertamanya kerana perlembagaan kata agama bagi persekutuan adalah Islam. Agama bagi negeri-negeri juga dinaskan dalam perlembagaan negeri Islam. Kan? Dari segi upacara-upacara resmi negara,
Apa upacara rasmi yang zahir padanya? Islam secara asas. Kalimah syahadah. Kita ada masjid negara. Kita ada institusi agama secara rasmi dalam kerajaan. So ini kena ambil kira. Sebab itulah dhabit dia ialah kita melihat kepada mana yang zahir, mana yang paling banyak ghalib. Walaupun dari sudut yang lain kita dapati, dari sudut politik, dari sudut undang-undang, dari sudut ekonomi, tidak menggunakan hukum Islam. Kan? Jadi maknanya kita tidak boleh kata mutlak Malaysia ni negara kafir, tak boleh. Itu adalah salah. Kan? Dan tak boleh juga kita kata Malaysia adalah mutlak negara Islam. Juga tak betul. Juga tak betul. Anda petik balik apa yang disebut oleh Tun Dr. Ismail Timbalan Perdana Menteri pada 14 Disember 59 dalam Dewan Rakyat. Jadi supaya hendak menarik perhatian kita, diingatkan semula apa yang telah berlaku dalam pilihan raya 59. Sebagai parti perikatan, kita berkata, iaitu jika kita diangkat menjadi kerajaan, kita sanggup menjadikan agama Islam agama rasmi dan pentadbiran bukanlah mengikut cara Islam. Parti perikatan telah menang, jadi mengikut demokrasi pentadbiran negeri ini berjalanlah dengan tidak secara Islam, tetapi Islam jadi agama rasmi negeri ini. So, dan dalam Legislative Council Paper nombor 43 tahun 57, itulah nota bagi perlembagaan undang-undang Lord Reid masa itu nak buat perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. There has been included in the proposed federal constitution a declaration that Islam is the religion of the federation. This will in no way affect the present position of the federation as a secular state. So walaupun Islam dimasukkan dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan, tetapi ini tidak menafikan dari segi state, dari segi pentadbiran ialah berbentuk sekular. So ini jelas dalam pentadbiran. Kan? Walaupun begitu, kerajaan masih beriktikad haramnya perkara yang haram. Dia masih lagi beriktikad orang Islam tak boleh minum arak, orang Islam tak boleh berzina, orang Islam tak boleh hisap rokok. Walaupun dia benarkan benda tersebut, tapi dari segi iktikad dia masih iktikad benda tu haram. Kan? Jadi maknanya kita nak kata secara total negara ini negara kufur tak betul. Nak kata dia memang negara Islam 100% pun tak betul. Tapi dia adalah negeri hukum murakkabah. So pada bahagian yang dia tidak berlandaskan syariat Islam, kita kata ini adalah terjalan padanya hukum taghut. So asal bagi mahkamah sivil adalah kita umat Islam tidak menyertainya. Asal bagi sistem politik kita tidak menyertainya. Asal bagi sistem ekonomi kita tidak menyertainya. Asal bagi sistem perundangan legislatif kita tidak menyertainya. Kecuali dengan qada darurat dan dengan tujuan untuk mengubahnya kepada Islam. Itu maksud. Okay. So maknanya dalam bahagian negara ini kita ada bahagian di mana undang-undangnya memang jelas sistemnya dipakai sistem kufur. Dan ada bahagian di mana sistemnya sistem syariat. Bahagian perkahwinan, bahagian nikah kahwin. So kalau orang kata, okey saya negara Malaysia nak kerja dalam JAKIM, kata silakan, JAKIM tak ada masalah. Jabatan agama tak ada masalah. Institusi fatwa tak ada masalah kerana dia berteraskan kepada hukum syarak. Jadi sistem ini masih ada. Tapi kalau saya nak kerja sebagai hakim mahkamah sivil, saya nak kerja sebagai ahli politik, saya nak bertanding jadi wakil rakyat, saya nak jadi bankers, atau saya nak kerja sebagai businessman yang melibatkan diri dalam perniagaan besar yang akan melibatkan diri dalam bank-bank yang besar dan sistem ekonomi yang besar. So kita kata asalnya you tak boleh terlibat dalam benda ini. Asal. Tetapi kalau ada darurah, ada keperluan yang mendesak, maknanya kalau you tak terlibat, kalau kita kata umat Islam semua jangan terlibat langsung, akan menimbulkan mudarat, maka kita kata di sini ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat ditakdirkan, dianggarkan dengan qadarnya. Darurat diqadarkan dengan kadarnya. Sekadar yang kita masuk dalam itu untuk mentahqiqkan maslahah atau mengurangkan mudarat dan mafsadah, dan dalam rangka kita berusaha untuk mengubah perkara tersebut kepada syariat Islam. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Ya. So dia bukan asal tapi dia adalah darurah.
So inilah yang kita nak bahaskan sebagai penutup bagi bab ini, perbincangan dalam bab ini, insya-Allah taala. Maka kita tak boleh kata semua orang ataupun semua ahli politik Malaysia adalah kafir. Itu adalah salah. Bahkan mereka, kebanyakan majoriti mereka yang Melayu adalah Muslim yang taat kepada agamanya, tetapi mereka ini kadang-kadang telah macam Ibn Uthaymin kata tadi, diberi kefahaman atau fatwa yang silap atau yang salah, maklumat yang silap, jahil dan sebagainya. Apatah lagi kita kena faham, negara kita dijajah oleh Barat. Barat telah membentuk minda sekular dalam kalangan masyarakat yang dididik olehnya, masyarakat yang dia jajah, kan? Sebab itu kalau kita boleh petik mana tak tanda lah. Masalahnya Lord Cromer dia sebut, dia kata negara British tidak mungkin akan memberikan kemerdekaan kepada negeri yang dia lihat kalau dengan merdeka negeri tersebut akan, dia kata, Lord Cromer kata, England was prepared to grant political freedom to all her possessions as soon as a generation imbued through English culture were ready to take over. But under no circumstances would the British for a single moment tolerate an independent Islamic state. Ini disebut dalam Modern Egypt jilid ke-11 karangan Lord Cromer. Lord Cromer ni siapa ni? Dia adalah the mastermind daripada penjajahan British kepada negara-negara Islam, dan dia adalah High Commissioner British di Egypt, di Mesir. So dia kata England bersedia untuk memberikan kebebasan politik kepada semua jajahan takluknya sesegera apabila adanya generasi yang telah pun menerima budaya English dan bersedia untuk mengambil alih kerajaan. Tetapi tidak mungkin dalam mana-mana keadaan British akan memberikan peluang atau membenarkan negara Islam yang merdeka. A.C. Milner dalam buku dia Rethinking Islamic Fundamentalism in Malaysia, dalam jurnal Review of Indonesian and Malaysian Affairs, volume 20, number 2, 1986. Finally, encouraged by British influence, there slowly arose in Malaya a secular nationalist movement. The movement's leaders propagated nations of the state and of law which challenged not only the kerajaan, what we mean by kerajaan is monarchical system, but also the Sharia-minded ideal of the society based on God's law. So dia kata akhirnya digalakkan menerusi pengaruh British, muncullah secara perlahan di Malaya ini satu bangsa, satu pertubuhan gerakan nasionalis sekular. Pemimpin gerakan ini telah mempropagandakan satu negara kebangsaan dan undang-undang yang mencabar bukan sahaja sistem monarki, ini mereka tidak lagi mahu sistem kerajaan raja berkuasa mutlak, bahkan juga kerajaan yang berteraskan kepada syariah, yang berteraskan undang-undang Tuhan. Sebab itulah Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia, sudah menyatakan dalam satu kenyataannya, ini dipetik daripada Contemporary Issues on Malaysian Religions, Tunku Abdul Rahman, terbitan Pelanduk Publication 86, muka surat 25. In a previous statement I made on religion, I mentioned that this country is a secular state. It means that this is not a Muslim state. Islam is official on this country, but other religions have a right to play their part as far as religion is concerned. Juga dia sebut dalam nyataan dia dalam New Straits Times 28 September 89, a Muslim state for Malaysia is definitely out of question. Though the Muslim would like to see this happen, we have to consider the other races who have helped the country achieve independence. Walaupun maksud jelas menunjukkan bahawa perjuangan pemimpin politik negara pada masa kemerdekaan tidak pernah melihat untuk implement undang-undang Islam dalam
negara secara asasnya, bahkan mereka memilih untuk mengambil undang-undang British. Tetapi itu tidak bermakna setiap orang yang terlibat dalam sistem ini kita boleh kata kafir dan darah mereka halal. Ini adalah salah. Ini adalah fahaman Khawarij yang mengkafirkan secara umum, yang mengkafirkan berdasarkan status pemerintah lalu rakyat dihukum kafir. Ini salah. Bahkan kalau kita kata orang Islam yang hidup di Britain tetap Muslim, kita tak kata mereka kafir selagi mana dia mengucap dua kalimah syahadah dan melaksanakan tuntutan-tuntutan asasinya, fundamental yang dituntut oleh kalimah syahadah, walaupun mereka akan terjebak dalam kesilapan-kesilapan yang lain. Tapi selagi mana tuntutan asasi yang dilaksanakan, maka mereka adalah Muslim. Kita tak boleh kata mereka adalah kafir. So samalah. Walaupun kita kata sistem ini tidak Islamik ataupun tauhid, tetapi bukan bermakna kita mengatakan semua orang yang terlibat dalam sistem ini adalah kufar. Ini adalah tidak betul. Bahkan kita yakin kebanyakan mereka masih lagi beriman dengan agama Allah Ta'ala, namun mereka adalah jahil ataupun mereka telah diperdayakan, macam kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yugharrar bihim, diperdayakan kepada mereka dengan dikatakan, oh Islam ni sebenarnya nilai-nilai saja, yang penting kita buat maqasid syariah. Macam sekarang, gerakan maqasid memperdayakan banyak politician Islam. Dia berkata yang penting adalah kita buat maqasid. Kan? Jadi bukannya undang-undang, fahaman liberal Islam, fahaman modernism Islam, yang mereka ni memperdayakan pemimpin-pemimpin Islam dengan mengatakan yang penting adalah tujuan, matlamat, bukannya perincian hukum. Ini adalah satu kesalahan yang jelas. Nasallallahu al-afiyah. Ala kulli hal, berbaki kita nak baca masalah tapi dah tak sempat. InsyaAllah kita akan baca masalah-masalah bab ini pada kelas akan datang. Kemudian kita akan sambung pada bab yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. So Ustaz, soalan, ya. Ada soalan. Ya, tahu. Rakyat negara jiran tak ada penguasa mereka sebagai Khawarij Bughat. Anda dah perincikan masalah Khawarij Bughat ini. Khawarij lain, Bughat lain. Kan? Bughat ialah mereka yang memberontak kepada pemerintah atau mereka enggan mengiktiraf apa-apa hak pemerintah dan mereka membentuk kumpulan bersenjata tanpa mereka ada mengkafirkan umat Islam secara silap atau secara batil. So ini dia panggil Bughat. Dan Bughat boleh jadi mereka ni orang yang berdosa, boleh jadi mereka orang Islam yang ada takwil yang silap, atau boleh jadi mereka betul tetapi tindakan mereka salah. Nah, itu berlaku. Kan? Itu berlaku. Adapun Khawarij, dia adalah satu aliran akidah yang ada sistem akidah yang tersendiri dan juga kepercayaannya tersendiri. So Ana minta rujuk sebab kita dah kehabisan masa ni. Takut lagi dia padam sendiri pula Zoom ni. Rujuk balik apa yang telah kita discuss di channel YouTube Sunnah Sin. Bagi siapa yang ada sekarang nak tengok YouTube kan. So buka lagi cari YouTube Sunnah Sin. Kita dah bincangkan dalam episod terbaru kita yang kita keluar hari Isnin petang lepas. Isnin lepas. Perbincangan tentang politik dan demokrasi di Malaysia. So situ Ana dah perincikan banyak masalah ini. So Ana minta tolong rujuk balik di situ supaya dapat jawapan yang lebih jelas. Dan juga kita ada kelas Firaq Islamiah dulu di Yayasan Ta'lim. Dalam YouTube Yayasan Ta'lim ni ada, tolong cari, dan kita ada bincang masalah Khawarij. Apakah definisi Khawarij, apakah i'tiqad dia, ciri-ciri dia, Khawarij lama, Khawarij moden. Kita dah jelaskan. So tolong rujuk di situ. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.